mesti ada guru yang sedia mengajar dalam bidang-bidang inilah, seperti etik, ilmu berfikir. I think this is very important. Dan perpaduan. Pembangunan intelektual dalam minda. Pembangunan minda ada masalah besar. Orang tidak ada rancangan. Mana kursus dalam dua bidang yang patut diambil oleh sebahagian besar daripada pelajar sama ada tahun 1 atau tahun 2. Tentang ilmu berfikir, thinking. Macam mana kita ingat nak jadi kelas 1 kalau ilmu berfikir itu orang tak belajar? Saya menerima anugerah Tokoh Akademi Negara dengan rasa rendah diri dan bersyukur kepada Ilahi kerana telah diberikan kepada saya peluang untuk melibatkan diri dalam bidang pendidikan tinggi negara. Anugerah Tokoh Akademi Negara seharusnya menjadi satu pemangkin atau katalis untuk menggalakkan lebih ramai lulusan universiti untuk berkhidmat sebagai ahli akademik di mana-mana universiti di Malaysia. Akhir sekali, anugerah ini tidak dapat dicapai tanpa sokongan dari banyak pihak, khususnya rakan-rakan yang berkhidmat di universiti dan pelajar saya. Saya amat terhutang budi dan mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat. Dia berkata, berilah ruang untuk dia menulis, berilah waktu untuk mentafsirnya, kerana tanpanya bangsa runduk menerima tanpa berfikir atau menyata. Muhammad ini dia merentasi dua bidang yang berbeza. Itu satu kelebihan yang tidak boleh orang lain lakukan, tidak kira di Barat ataupun di Malaysia. Sebab saya ini adalah orang daripada sastra lama dan saya sangat tertarik hati pada sumbangan Muhammad Saleh melakukan pendidikan tentang sastra Melayu lama. Prof Muhammad ini masih lagi meneruskan kajiannya kerana dia mau mencari akar budaya dan sastra Melayu lama. Dan satu lagi kelebihan menjadikan Muhammad dipandang sebagai seorang giant sastra di Malaysia sekarang ialah hampir setiap tahun beliau memenangi hadiah sastra. Perkara itu memang jarang ditandingi orang lain. Kelebihannya kerana apa yang dikerjakan oleh Muhammad Saleh itu telah mendapat perhatian daripada orang Barat. Ini menunjukkan bahawa Muhammad adalah salah satu orang yang sangat penting yang memperkenalkan sastra Melayu ke Barat. Sedangkan selama ini kita mengharapkan orang Barat memberi sumbangan kepada kita. Dan ini ada satu paradigm shift yang sangat-sangat penting yang beliau telah lakukan dengan berjaya sekali. Muhammad Haji Saleh merupakan seorang yang sangat fasih dalam bahasa Inggeris dan ini membolehkan beliau memperkenalkan tamadun Melayu, kesusastraan Melayu dan berbagai-bagai dimensi falsafah Melayu itu ke dunia yang global. Hasil tulisan beliau mengenai tamadun Melayu dan kesusastraan Melayu telah diterjemahkan di dalam 12 bahasa dunia. Dan ini bukan satu pencapaian yang sedikit dan tidak ramai saya kira tokoh-tokoh lain yang telah dapat melaksanakan ini. Memandangkan beliau juga telah terdidik ataupun telah dapat melalui pendedahan yang agak banyak juga di Barat di dalam proses pendidikan dan
pengalaman pengajaran beliau sendiri, misalnya di Belanda, di Amerika Syarikat dan di tempat-tempat lain, beliau telah, saya kira, dapat melihat tamadun Melayu itu, kesusastraan Melayu itu daripada aspek luar, dengan cara beliau berdiri dari luar tamadun itu. Jadi ini sebenarnya dalam konteks interaksi antara tamadun merupakan sesuatu yang penting, kerana hanya apabila kita telah keluar daripada tamadun kita sendiri dan melihat tamadun lain, hanya kita akan mendapat sesuatu pandangan tentang tamadun kita yang agak berbeza, yang lebih kaya, dan kita akan dapat meletakkan tamadun kita itu dalam peta tamadun dunia. Untuk tujuan ini saya rasa saya boleh ceritakan apa yang saya lakukan beberapa puluh tahun ini. Pertamanya, saya jadi cikgu agak lama dan jadi cikgu di universiti juga agak lama, 42 tahun lebih, 45 malah dengan waktu mengajar di sekolah. Jadi itu saya rasa sumbangan kecil saya kepada membuka dunia pelajar kepada sastra Malaysia, Indonesia, Amerika Latin dan malah sastra dunia. Saya juga dari awal suka menulis syair, puisi, sajak dan juga pantun. Tetapi yang banyak sekali ialah puisi. Malah ada 12 buah buku puisi dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu ini adalah bahasa dunia, dan apa yang diceritakan, apa yang diungkapkan juga harus mengungkapkan dunia yang lebih besar. Jadi sajak-sajak saya biasanya adalah orang Malaysia yang mengembara ke luar negara mencari makna dirinya dan menempat dirinya dalam dunia yang lebih besar. Itulah yang saya tuliskan, tema saya untuk beberapa puluh tahun ini. Saya merasakan bangsa kita sepatutnya belajar sastra Inggeris atau sastra dunia lainnya. Tetapi dalam mengenali sastra dunia, kita harus jangan lupa bahawa kita juga mempunyai suatu khazanah sastra yang sangat luar biasa. Manuskrip ini jarang dikenali oleh orang kita. Jadi saya sesekali cuba mentranskripsikan manuskrip yang saya suka dan yang saya anggap penting dalam melukis jiwa bangsa Malaysia ini. 2 tahun yang lalu, saya di Cambridge, Massachusetts, dan saya menemukan sebuah manuskrip yang berjudul Hikayat Kulawandu yang tak pernah saya jumpa di tempat lain. Jadi, sewaktu di sana, saya setahun, saya mentranskripsikan karya itu dan harapnya dalam beberapa bulan lagi akan selesai. Akhir-akhir ini saya mencabar diri saya untuk menyelesaikan terjemahan Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah ini sedikit menakutkan kerana ada lebih kurang 600 halaman dalam huruf kecil malah. Saya telah selesaikannya dan ITNM sedang mencetaknya sekarang ini. Kami di sastra ini
menjaga jiwa bangsa, menjaga wajah bangsa itu, menjaga suara dan lagu bangsa itu. Jadi dengan hadiah ini saya rasa dapat sedikit ditarik bidang yang penting ni ke tengah. Bukan saja sains penting, bidang sejarah juga penting, sastra juga penting, seni juga penting. Kerana ini semua ialah lakuan manusia Malaysia. Dan kita jadi manusia Malaysia pada hari ini yang berdimensi begitu banyak kerana kita ada semua bidang-bidang ini. Ya, terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi yang memulakan projek ini. Sekarang ini ilmuwan harapnya dapat tempat yang sewajarnya kerana mereka menjaga masa depan kita, akal fikiran kita dan ilmu. Menjadi salah satu daripada ahli akademik pengasas yang pertama di UPM. Bila UPM ditubuhkan dan telah ditetapkan bahawa salah satu daripada fakulti asas ialah kedokteran veterina, saya terpilih menjadi dekan pertama untuk membangunkan fakulti itu. Sebagai profesor yang pertama dilantik oleh Universiti Pertanian Malaysia. Sekarang ini sudah jadi Universiti Putra Malaysia. Dalam tahun 84, bila jawatan penyiasat sains di Jabatan Perdana Menteri ditubuhkan, saya dipilih sebagai pertama kepada jawatan tersebut dan bekerja sebagai penyiasat sains di bawah Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri masa itu, selama 16 tahun setengah. Saya dapat peluang untuk membantu Yang Amat Berhormat Tun menubuhkan beberapa proses dan institusi yang memperkasakan pengurusan sains dan teknologi di negara kita. Saya sama juga membantu dalam pengurusan penyelidikan di seluruh universiti dengan cara menimbulkan dana khusus untuk penyelidikan yang masa itu dipanggilkan IRPA. Saya ingin menyerukan supaya universiti-universiti kita, IPTA terutamanya, supaya memainkan peranan yang lebih dalam mendukung program kerajaan, ekonomi transformasi kerajaan. Caranya melalui dua aktiviti yang besar, iaitu mendukung holistic human capital development, dan yang keduanya menjalankan penyelidikan bukan sahaja untuk mencari ilmu, bahkan untuk mengeluarkan inovasi ke marketplace. Artinya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Saya sekarang ini masih lagi menyumbang kepada usaha kerajaan dalam pembangunan sains, teknologi dan innovation. Umpamanya saya menjadi ahli kepada National Science Research Council dan menjadi pengurusi kepada jawatan kuasa kecil berkenaan dengan sains, teknologi, berkenaan sains dan teknologi polisi yang baru untuk kerajaan. Dalam penggubalan dasar sains negara yang baru ini, saya menekankan kepada pembangunan insan, holistic human capital development. Kerana ini saya rasa adalah asas
untuk pembangunan kita di masa hadapan. Kalau tidak dibina human capital yang betul-betul mendapat ciri-ciri exposure kepada aspek-aspek yang saya katakan tadi, iaitu intellectual, skills, social, entrepreneurial, psychological dan spiritual, kita tidak akan berjaya mendirikan masyarakat yang inovatif. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Tinggi atas penghargaan yang telah diberi kepada saya ini. Ucapan terima kasih kepada UPM dan juga kepada keluarga saya yang memberi sokongan walaupun kadang-kala menyusahkan mereka. Terima kasih. Bila saya dapat ijazah Dr. Falsafah dari Universiti London, bila saya balik ke Malaysia, negara kita sedang berada dalam keadaan peralihan. Kita mula beralih kepada penggunaan bahasa Melayu. Jadi saya terlibat banyak dalam pembinaan bahasa Melayu. Saya mengharapkan ahli-ahli linguistik dapat terus membina bahasa Melayu supaya menjadi bahasa yang dapat digunakan dalam apa juga bidang. Pada pihak yang lain, saya harap dapat melihat linguistik diselidiki oleh pakar kita yang dapat membawa kita kepada bidang antarabangsa. Terdiri daripada menyampaikan ilmu. Masyarakat kita ni terlalu liberal dari segi peminjaman. Yang ada dalam bahasa Melayu pun dia tak nak pakai. Orang Malaysia mesti belajar menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Orang yang tak nak baca bahasa Inggeris, sedarlah kita kena belajar bahasa Inggeris. Orang yang nak ketepikan bahasa kebangsaan, sedarlah bahawa itu bukan langkah yang bijak. Dari segi jati diri, dari segi maruah bangsa, kita harus mempertahankan penggunaan bahasa kebangsaan kita. Kalau kita bersyukur dengan kejayaan, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kita, insya-Allah kita dapat mencapai apa yang kita kena. Bapa pembangunan bioteknologi di Malaysia, kerana itu saya yang pertama yang terlibat dalam itu sehingga sekarang. Saya telah wujudkan satu projek dipanggil Quranic Botanical Garden. Usul saya macam mana saya nak gabungkan scientific knowledge, Islamic knowledge dan indigenous knowledge. Ilmu itu adalah asas mana-manalah. Apa-apa kita tak ada ilmu, kita tak boleh juga dapat. Menjalankan tugas dengan tulus ikhlas. Sincerity, honesty and responsibility.